Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini, saya akan menerangkan berkaitan dengan bab 4 iaitu teori perlakuan pengguna. Saya akan menerangkan berkaitan dengan konsep jumlah utility ataupun total utility, TU, dan juga utility suite ataupun marginal utility ataupun MU. Dan yang kedua, saya akan menerangkan berkaitan dengan keseimbangan pengguna dalam utility cardinal. Sebelum tu, kita tengok dulu sama-sama definisi ataupun konsep yang terdapat di dalam bab ini. So, yang pertama adalah berkaitan dengan utility. So, apa yang dimaksudkan dengan utility? Utility merupakan nilai faedah ataupun kepuasan yang dinikmati oleh pengguna daripada penggunaan suatu barang dan perkhidmatan. Yang kedua, jumlah utility, di mana jumlah kepuasan yang dinikmati oleh pengguna daripada penggunaan sejumlah barang dan perkhidmatan. So, beza yang kedua ni ada jumlah, maka kita gantikan dengan jumlah kepuasan. Kalau yang utility dia ada sesuatu barang, tetapi bagi jumlah utility kita sejumlah barang. So, itu adalah perbezaan antara definisi utility dan jumlah utility. Yang ketiga adalah utility suite ataupun MU, iaitu tambahan jumlah utility yang dinikmati oleh pengguna kesan daripada penggunaan satu unit tambahan barang tertentu. Jadi kalau suite dia mesti ada perkataan tambahan. Yang pertama tambahan jumlah utility. Yang kedua dia mesti akibat daripada ataupun kesan daripada penggunaan satu unit tambahan ataupun tambahan satu unit penggunaan barang tertentu. Jadi untuk utility dia ada formula, iaitu perubahan TU bahagi perubahan Q ataupun TU1 tolak dengan TU0 bahagi dengan kuantiti 1 tolak dengan kuantiti 0. Dan konsep yang keempat adalah hukum utility sub berkurangan, di mana tambahan penggunaan sesuatu barang secara berterusan akan menyebabkan tambahan utility atau MU semakin berkurangan. Jadi beza dia ada perkataan tambahan penggunaan suatu barang secara berterusan ataupun semakin banyak barang digunakan. Jadi terdapat 4 konsep atau definisi yang terdapat di dalam bab ini. Kita akan teruskan dengan jadual jumlah utility dan utility suite. Jadi terdapat 3 kolom. Yang pertama kuantiti, dan kolom yang kedua adalah jumlah utility bagi burger dan util, dan kolom yang ketiga adalah marginal utility atau utility suite dalam util. Jadi terdapat 7 kuantiti, iaitu 1 hingga 7. Dan kita dapati dalam jadual dia tiada kuantiti pada kosong. Jadi kita boleh tambah sendiri supaya kita mudah untuk faham dan mengira. Letak kuantiti kosong, jadi TU adalah kosong dan MU adalah dash. Di mana nak cari MU tadi adalah perubahan TU bahagi dengan perubahan Q. Kita juga boleh tengok dalam bentuk kelok. Itu bahasa menegak adalah utility dan bahasa mendatar adalah kuantiti. Okay, jadi daripada jadual kita akan transfer ke kelok. Dan kita dapati jumlah utility semakin lama semakin meningkat. Iaitu semakin banyak kuantiti, maka semakin tinggi jumlah utility. Iaitu pada kuantiti kosong, TU kosong, kemudian seterusnya kuantiti meningkat sehingga 6, jumlah utility maksimum pada 78. Dan pada kuantiti yang ke-7, TU mula menurun. Kemudian, jadi bentuk keloknya adalah seperti ini. TU, so maksimum adalah pada 78. Manakala, utility suite pula, didapati nilai bermula pada 24. Kemudian semakin lama semakin menurun sehingga sifar. Dan kemudian nilainya bernilai negatif. Jadi kelok MU adalah seperti berikut. Semakin menurun, mencerong ke bawah dari kiri kanan. Jadi didapati pada TU maksimum, iaitu 78, pada kuantiti yang ke-6, MU sama dengan 0. Jadi daripada jadual kita boleh transfer ke kelok. Kita ada kelok TU dan MU. Dan daripada kelok tersebut, maka kita boleh terangkan berkaitan dengan hubungan jumlah utility atau TU dengan utility suite ataupun MU. Jadi terdapat 3 hubungan. So yang pertama,
Sebelum kuantiti ke 6 unit, kelok TU semakin meningkat sehingga maksimum dan dapati kelok MU semakin menurun dan bernilai positif. Yang kedua, pada kuantiti ke 6 unit, kelok TU maksimum dan terdapati kelok MU bersilang dengan paksi kuantiti ataupun TU maksimum MU sama dengan kosong. Dan yang ketiga, selepas kuantiti ke 6 unit, kelok TU mula menurun dan kelok MU semakin menurun dan bernilai negatif. Maksud kelok dia berada di kawasan negatif. Kita tengok dalam jadual, nilai dia negatif. So, ini adalah hubungan antara TU dan MU. Seterusnya, pelajar juga perlu tahu, didapati semakin banyak kuantiti barang yang digunakan, maka semakin kurang atau kecil nilai utility suit atau MU. Iaitu, bila kuantiti meningkat bertambah, maka MU akan berkurang. Begitu juga sebaliknya, apabila kurang barang yang digunakan, semakin besar utility suit MU. So, bila Q berkurang, maka MU akan meningkat. Jadi kita dapat simpulkan bahawa hubungan antara kuantiti dan MU adalah songsang ataupun negatif. Satu lagi yang pelajar perlu tahu adalah bagi meningkatkan atau membesarkan MU, contoh daripada 12 ke 18, pengguna boleh mengurangkan kuantiti daripada 4 jadi 3. Dan sebaliknya juga, apabila kita ingin mengurangkan atau mengecilkan MU daripada 12 contohnya kepada 4, maka pengguna boleh menambahkan kuantiti daripada 4 ke 5. Ini adalah beberapa konsep yang berkaitan dengan TU dan MU. Dan kita akan teruskan dengan keseimbangan pengguna bagi utility cardinal. So, apa yang dimaksudkan dengan keseimbangan pengguna? Keseimbangan pengguna tercapai apabila pengguna memperolehi kepuasan maksimum daripada penggunaan barang dengan sejumlah pendapatan dengan memenuhi syarat asas atau iaitu kepuasan dan juga syarat pencukup. Jadi, apa dia syarat asas? Kita ada dua syarat, syarat asas dan juga syarat pencukup. Kita boleh kaji dari segi dua kes. Kes satu barang dan juga kes dua barang harga berbeza. Di mana syarat asas adalah bagi satu barang MUX sama dengan PX. Syarat pencukup harga X darab kuantiti X sama dengan I adalah pendapatan. Di mana perbelanjaan sama dengan pendapatan. Manakala bagi kes dua barang harga berbeza, MUX per PX sama dengan MUY per PY. Ataupun harga X darab kuantiti X tambah dengan harga Y darab dengan kuantiti Y sama dengan I. Atau perbelanjaan sama dengan pendapatan. Okey, kita cuba terangkan atau bincangkan berdasarkan soalan ini. Seorang pengguna mempunyai RM60, iaitu pendapatannya sebanyak RM60 untuk dibelanjakan ke atas burger dan pizza pada setiap bulan. Harga seunit burger dan pizza masing-masing RM4 dan RM6. Jadi berdasarkan jadual di bawah, berapakah kuantiti pada keseimbangan pengguna? Diberi jadual seperti berikut. Kuantiti, TU, jumlah utility untuk burger dalam util dan juga jumlah utility untuk pizza dalam util. Jadi macam mana kita nak buat? So yang pertama, kita kenal pasti berapa barang dan harga. Jadi berdasarkan soalan, terdapat burger dan pizza dan juga harga masing-masing RM4 dan RM6. Maka terdapat dua barang iaitu burger dan pizza dan harga berbeza bagi dua barang tersebut iaitu RM4 dan RM6. Maka kita tahu pendapatan adalah RM60. Jadi sebabkan dua barang dan harga yang berbeza, maka kita akan guna syarat asas MUX per PX sama dengan MUY per PY.
Yang kedua, apa maklumat yang ada pada soalan? Didapati soalan ada bagi jumlah utility, TU bagi burger dan juga TU bagi pizza. Okey. Kemudian apa yang perlu dicari? Okey. Jadi kita tahu dua barang harga berbeza, maka kita akan gunakan MUX per PX sama dengan MUY per PY. Tetapi belum ada lagi dalam jadual. Maka kita perlu kira MUX dan MUY dulu. Okey, tapi disebabkan kita dah guna burger dan pizza, maka kita ikut formula mengikut jumlah barang yang ada dalam soalan. Jadi MUB, MU untuk burger dan juga MU untuk pizza. Jadi untuk mengira MU, perubahan TU bagi perubahan Q bagi burger 24 tolak kosong bagi 1 tolak kosong, kita dapat 24 dan kita kira yang seterusnya sehingga kuantiti yang ketujuh. Manakala untuk MUP, MU untuk pizza 42 tolak kosong bagi dengan 1 tolak kosong, kita dapat 42. Kita kira sehingga kuantiti yang ketujuh. Jadi belum lagi ada MUX per PX dan juga MUY per PY. Maka kita kena kira. Tambah lagi. MUB per PB dan juga MUP per PP. Maka 24 bagi 4 sama dengan 6. Dan kita kiralah sehingga kuantiti yang ketujuh. Kemudian MUP bahagi dengan harga P. MU pizza bahagi dengan harga pizza, iaitu 42 bahagi 6 dapat 7. Dan kita kira sehingga kuantiti yang ketujuh. Jadi kita dah ada MUB per PB dan juga MUP per PP. Jadi kita boleh cari kombinasi bagi memenuhi syarat asas tadilah. MUB per PB sama dengan MUP per PP. Okey. Dalam jadual tersebut ada 3 dan kuantiti adalah 4. Jadi 4B. Juga MUP per PP ada juga 3. Itu kuantiti dia adalah 3. Tambah 3P. So cari lagi mana yang ada di kedua-dua belah kolom. 1. So 5B tambah dengan 5P. So kombinasi yang kedua ada lagi iaitu 00 iaitu 6B dan juga 6P. Ada lagi yang sama? Okey, dah tak ada. Jadi terdapat 3 kombinasi yang memenuhi syarat asas MUB per PB sama dengan MUP per PP. Okay, jadi langkah seterusnya adalah cari kombinasi bagi memenuhi syarat pencukup, iaitu PX, QX tambah PY, QY sama dengan I. Jadi masukkan harga 4 kali 4 tambah 6 kali 3. Okey, 34. Itu kombinasi yang pertama ni. Yang kedua, 4 darab 5 tambah dengan 6 darab 5. Itu 20 tambah 30 dapat 50. Dan kombinasi yang ketiga tadi, 4 darab 6, 24 tambah 6 darab 6, 36. Maka 24 tambah 36 dapat 60. Okey, selesai, kita dah masukkan dalam syarat pencukup. Seterusnya, kita cari keseimbangan pengguna atau kuantiti yang beri kepuasan maksimum ialah pada 6 unit burger dan juga 6 unit pizza di mana dia memenuhi syarat perbelanjaan sama dengan pendapatan RM60. Seterusnya, apa soalan boleh tanya? Berapakah util pada keseimbangan? Jadi kita tahu keseimbangan 6 burger dan juga 6 pizza. Maka, okey, kita cari dalam jadual. Disebabkan dah ada TU, maka 6 TU untuk burger 78 ditambah dengan 6 pizza iaitu TU dia 102. Maka kita akan dapat 180 util. Tambah je. Tapi
jika soalan tu ada TU. Macam mana pula kalau soalan tu tak ada TU tapi ada MU? Maka kita perlu tambahkan setiap MU sehingga kuantiti keseimbangan itu 6 lah. Contoh kat sini. 24 tambah 20 tambah 18 tambah 12 tambah 4 tambah 0. Juga kita akan dapat 78. Begitu juga bagi MUB. Tambah je 42 tambah 24 tambah 18 tambah 12 tambah 6 tambah 0. Juga akan dapat 102. Jadi kita tambah dulu akan dapat 180 util. Okey, jadi saya harap supaya video ini dapat membantu pelajar untuk faham. Sekian, terima kasih.